Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik. Selamat pagi semua. Pagi tengah hari dah. Selamat tengah hari semua. Semoga sihat sentiasa insya-Allah. Bersama keluarga kita, keluarga tersayang. Tanpa kita mengabaikan pelajaran kita. Kita menjalankan seperti biasa PDPR. Ini belajar daripada rumah sahaja. Walaupun tidak berada di sekolah, kita berada di rumah kita, kelas berjalan seperti mana kita berada di sekolah. Jadi itu Ustaz harapkan awak jagalah masa. Janganlah kita mengelak ataupun memberi pelbagai alasan untuk tidak mengikuti PDPR kerana bimbang ada yang tercicir daripada setiap apa kawan-kawan kita belajar, kita pun jadi tercicir sebab tak hadir PDPR, menyebabkan kerugian bagi kita sendirilah. Okey. Untuk permulaannya kita baca doa dulu. Fi baca doa boleh? Boleh tak? Okey. Allahumma ftah alaina hikmatan wa anzil alaina khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Oh, tak ingat ke masuk dah hadis itu. Slide. Okey. Okey, selesai bacaan doa. Okey, untuk hari ini Ustaz boleh nyatakan di sini tajuk yang kita nak belajar ialah yang pertama berkaitan dengan keadaan huruf ra. Sambungan yang sebelum ni lah. Kita belajar berapa minggu dah berkaitan dengan ra ni. Ra ni sebab perbahasan dia panjang, jadi banyak minggu lah kita perlu belajar beberapa bab daripada huruf ra. Jadi untuk minggu ni kita Ustaz bagikan kepada dua bahagian ni lah. Pertama, keadaan huruf ra yang boleh dibaca tebal dan nipis, tetapi lebih baik dibaca dengan tebal ataupun kita panggil tafkhim. Yang kedua, keadaan huruf ra yang boleh dibaca tebal dan nipis tetapi lebih baik dibaca nipis. Yang ni kita panggil tarqiq. Dua keadaan ya. Boleh baca semua keadaan tebal dan nipis, tetapi mengikut keadaan-keadaan dia lebih utama baca tebal ataupun lebih diutamakan untuk baca nipis. Okey. Dengar semua Dengar tak? Okey, kalau dengar tak apa. Ustaz takut ada problem. Okey, untuk permulaannya Ustaz nak bentangkan sikit berkaitan dengan ni lah. Awak tengok pada paparan ni. Nampak tak gambar? Irfan nampak tak gambar ni? Nampak tak? Okey, tengok molek. Tengok, perhatikan dengan teliti apa masalah berkaitan dengan gambar yang Ustaz bentangkan hari ni. Yang sebelah kiri adanya pinggang. Belah kanan pun pinggang juga. Tapi belah kiri pinggang nipis. Yang belah kanan pinggang tebal. Pinggang lah. Bukan pinggang tu anggota badan awak tu. Okey. Fikir. Fikir sikit. Fikir sejenak. Ustaz nak salah seorang daripada yang hadir ini ulas sedikit. Bagi pandangan sikit berkaitan dengan gambar ni. Siapa boleh bagi sikit? Zahin Zafran ada? Zahin Zafran? Ada Ustaz. Kalau awak berdasarkan pemerhatian awak, pemahaman awak, apa yang awak boleh ulaskan di sini?
Ceritalah apa-apa pun. Ustaz tak masukkan benda ni spesifiknya sangat. Dia umum je sebenarnya. Cerita apa-apa pun. Zahir. Hmm. Ha? Oh, Ustaz. Tak tahu. Orang lain siapa boleh beritahu Ustaz? Ustaz rasa banyak minggu dah Ustaz bagi persoalan gini setiap kali awal pembelajaran kita. Tapi setakat ni semua boleh jawab. Ni Ustaz bagi gambar je. Sebelum ni Ustaz bagi video. Yang ni Ustaz bagi gambar je. Malah nak tunjuk awak video-video. Awak tengok gambar ni awak faham macam mana. Umi Nur Najiah ada? Ada Ustaz. Awak berdasarkan pemerhatian boleh ulaskan sedikit berkaitan dengan gambar ni. Ingat kau nampak elegant, eksklusif. Kenapa? Ustaz. Tak tahu kau? Tak ada orang berani nak jawab ni. Mungkin tak tahu sungguh kot. Okey, tak apalah kalau gitu. Ustaz bagi teranglah sikit. Dia tak ada apa pun. Cumanya Ustaz nak kaitkan dengan tajuk yang awak belajar hari ni. Belah kiri pinggan nipis, belah kanan pinggan tebal. Tapi awak berkaitan dengan ra ni bacaan ni sebutan daripada mulut awak, tapi kaitan dengan pinggan ni macam mana awak nak kaitkan. Jadi awak tengok pinggan nipis, pinggan tebal. Yang nipis tu plastik, diperbuatkan daripada plastik kan. Yang tebal tu mungkin daripada tanah liat. Lepas tu dari segi kegunaan dia, yang mana lebih baik. Mengikut situasi lah. Kadang tu belah kiri ni pinggan nipis ni orang guna juga. Yang pinggan tebal ni, pinggan yang tebal ni yang dibuat daripada tanah liat ni, kalau jatuh dia pecah kan. Tapi orang guna juga. Yang Ustaz boleh jelaskan mengikut situasi, mengikut keadaan-keadaan. Kalau orang buat kenduri kan, ramai orang nak datang, nak mari, nak makan tu kan. Jadi mungkin dari segi nak urus, nak basuh tu, tuan rumah akan meletihkan tuan rumah lah. Penat tak nak basuh kalau guna pinggan yang kena basuh dah. Kalau hak belah pinggan ringan ni, pinggan nipis ni biasa orang pakai buang. Jadi kalau tuan rumah buat kenduri, jadi orang ramai guna, jadi tak perlu dah dibasuh-basuh dah. Terus dibuang. Mudah kerja tuan rumah. Yang belah kanan ni mungkin kalau macam buat makan juga, buat kenduri tapi dalam jumlah yang sikit. Orang-orang yang special dijemput kan. Jadi mungkin lebih sesuai guna yang ni lah. Tetamu special kan. Gunalah pinggan yang tebal ni. Tak apalah. Sebab kehadiran pun tak ramai macam yang buat kenduri besar-besaran tu. Jadi tak kisahlah. Tuan rumah boleh je nak basuh-basuh kan. Tu Ustaz nak ceritakan mengikut keadaan lah. Kepentingan setiap daripada gambar ni mengikut keadaan-keadaan tertentu. Bukan orang nak guna terus. Bukan pinggan nipis ni orang nak guna terus. Tapi ada keadaan dia digunakan dan ada keadaan lebih utama digunakan pinggan yang tebal ni ya. Okey? Faham semua? Elia Idina Aisyah. Ya, Faham tak? faham. Awak boleh ulas lagi tak? Ada apa-apa nak ulas tak? Tak ada. Ada? Okey, tak apalah. Kalau faham dah, kita ke pembelajaran yang seterusnya, iaitu untuk hari ni lah khususnya, iaitu keadaan alatir ra allati yajuzu at-tafkhim wa at-tarqiq fiha wa at-tafkhim aula. Keadaan huruf ra yang boleh, yajuz tu boleh lah maksud dia, harus ataupun boleh. Harus dibaca tafkhim dan tarqiq. Boleh baca tebal dan dibaca dengan nipis.
tetapi at-tafkhim aula. Akan tetapi lebih aula ataupun lebih baik dibaca dengan tafkhim, baca dengan tebal. Okey, kalimatu misra, iaitu pada kalimah misra. Misra ni kalimah Mesir, nama tempat nama tempat Mesir. Fayajuz at-tafkhim wa at-tarqiq fiha, maka boleh dibaca dengan tebal dan dibaca dengan nipis padanya, pada huruf ra yang ada pada kalimah misra tu, yang hujung tu. Wat tafkhim aula indal waqfi. Ni nak ceritanya sekiranya kita wakaf, kita berhenti pada kalimah misra. Kalau kita tak berhenti, kita sambung je, tengok pada hukum asal lah, iaitu huruf ra tu berbaris di atas, memang baca dengan tafkhim lah. Tetapi ni cerita dia sekiranya kita waqaf, kita berhenti pada kalimah misra tu, baru dibenarkan untuk guna hukum yang kita belajar ini. Tafkhim dan tarkib, tapi tafkhim aula. Wa dzalika fi arba'ati ayatin atiyah. Dan demikian itu pada 4 ayat yang berikut. Dalam Al-Quran, kalimah misra ni yang merujuk kepada tempat ni, Mesir ni. Jadi ada 4 tempat ni. Okey, untuk yang pertama tu boleh baca seorang. Yang pertama, Irfan, baca Irfan yang pertama. Sekejap. Hak pertama Bimisra tu ke tak? Ya. Bimisra buyuta. Kalau nak berhenti, baca macam mana? Ni ceritanya kalau dia berhenti pada kalimah misra tu. Tapi baca dengan dia kata tafkhim aula. Baca mana? Bunyi dia. Cuba bunyi sikit. Bunyi kan tak? Bunyi tebal lah. Baca cuba baca dengan wakaf. Maknanya awak berhenti pada kalimah misra tu. Dekat Bimisra. Bimisra. Gitu je lah. Ni tapi jarang orang berhenti sini. Ni cerita dia sekiranya diwakaf. Sebab dia kata indal waqfi, ketika kita nak wakaf baru boleh diguna pakai dengan hukum ni. Jadi ustaz ajar dah, kalau kita baca dengan tafkhim ni, keadaan mulut kita lah kita kena pastikan. Kalau keadaan mulut kita ni, orang kata kalau tafkhim ni dia mulut kita ni ke depan. Mulut kita ni bukan nak kata muncung sangat, tapi ke depan. Tak seringai gini lah. Kalau mulut kita dalam keadaan biasa ataupun kita tarik gini, tu dalam keadaan nipis lah, tartik. Jadi pada kalimah ni yang pertama ni bimisra buyutan. Memang asal dia baca dengan tafkhim dah. Tetapi sekiranya kita wakaf pada perkataan misra tu, boleh baca dua, tafkhim dan tarkib. Tapi lebih utama baca dengan tafkhim. Boleh baca dengan bimisr. Ataupun nak baca dengan nipis pun boleh. Bimisr. Tapi lebih utama dengan baca tebal. Okey. Yang kedua, Sufi baca yang kedua. Tapi terus berhenti pada kalimah misra tu. Boleh? Boleh Ustaz. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala allazi ishtarahu min misr limra'atihi. Okey. Maknanya nak berhenti situ boleh baca dengan tebal ataupun nipis, tapi lebih utama baca dengan tebal. Susah sikit nak sebut ayat ni. Kalau ustaz sendiri pun susah nak sebut ni. Wa qala allazi ishtarahu min misr. Misr. Kalau nipis, wa qala allazi ishtarahu min misr limraati. Tapi orang tak sesuai lah wakaf sini. Ni contoh lah. Contoh tak cukup nafas. Contohnya orang tu baca tapi tak cukup nafas dia tak cukup. Jadi dia berhenti dulu situ. Mungkin dia sambung daripada awal pula lah. Dia wasal. Okey, yang kedua. Wa qala dkhulu misr. Contoh berhenti situ.
Wa qala adkhulu Misr insyaallahu aminin. Tapi sini pun kebiasaannya orang tak berhenti juga, orang wasal je. Kalau wasal balik kepada hukum asal lah, huruf ra tu bersifat tafkhim sebab dia berbaris di atas. Yang keempat, qala ya qaumi alaysa li mulku Misr, ataupun qala ya qaumi alaysa li mulku Misr wa hadhihi al-anharu tajri min tahti. Contoh kalau baca dengan tebal ataupun nipis, tapi lebih utama dengan baca tebal. Okey. Okey, untuk baca dengan tebal. Habis dah tu bahagian yang pertama. Yang kedua, keadaan ra yajuzu at-tafkhim. Halatir ra allati yajuzu at-tafkhim wa tarqiq fiha wa tarqiq aula. Keadaan ra yang harus dibaca dengan tafkhim dan tarqiq padanya. Tetapi tarqiq aula wa tarqiqu aula. Bacaan dengan nipis itu lebih diutamakan. Wa dzalika fi halati atiyah. Dan demikian itu pada keadaan-keadaan yang berikut. Okey, yang pertama ni Puan Muhammad Adam Salihin. Ada tak? Yes. Okey, cuba awak baca dulu yang pertama ni. Awalan. Betul? Ar-ra as-sakinah masbuk bikas Masbukun masbukoti bikasrin bikasrin wa ba'daha harfun ha, maksurun ha, min huruf min huruf isti'la. as-istila fil kalimah nafsaha andal wasal. Okey, wa takunu fil kalimah firqi fi surah asy-sya'ra. asy-syu'ara. Okey, surah Syu'ara awak mungkin tak sampai lagi hafal sini. Okey, dikata yang pertama ni, keadaan yang pertama yang mana kita belajar sekarang ni, tarqiq lebih aula. Baca nipis itu lebih diutamakan, iaitu ra as-sakinah, huruf ra yang sukun. Tu yang pertama, ra yang sukun. Maknanya kita dah bayangkan ra yang mati tu masbuqatun bi kasrin, yang mana didahului dengan huruf yang dikasrahkan sebelum didahului daripada ra tu dengan huruf yang dikasrahkan. Wa ba'daha harfun maksurun, dan selepas dia juga huruf yang dikasrahkan juga. Tahu tak kasrah tu apa? Kasrah ni baris bawah. Maknanya kita faham huruf ra tu mati, sebelum dia ada huruf yang baris bawah. Selepas dia juga ada huruf yang berbaris di bawah. Dan selepas dia tu, yang kita kata huruf yang berbaris di bawah selepas dia tu, min hurufil isti'la, adalah salah satu daripada huruf isti'la. Huruf yang Ustaz Tengah dah sebelum ni kan isti'la tu. Macam mana kan? Ada berapa? Ada 7 kan? Khussa, dautin, tir. Maknanya salah satu daripada huruf tu. Fil kalimati, dalam satu kalimah. Fil kalimati nafsiha. Maknanya dalam satu kalimah. Kalimah tu sendiri. Bukan kalimah yang ditambah-tambah ke. Itu memang kalimah asal dia memang begitu. Indal wasli. Ni perbahasan ni yang kita belajar sekarang ni. Maknanya ketika wasal, ketika kita sambung je bacaan tu, kita tak wakaf. Macam tadi, huruf ra yang kita belajar tadi, ketika kita wakaf, kita berhenti dengan huruf ra tu. Ni ketika kita sambung je, straight. Wa takunu fi kalimati firqin fi surati Syu'ara, dan adalah pada kalimah firqin pada surah Syu'ara. Maknanya kalimah ni sahaja. Awak akan jumpalah, awak menghafal lagi pada surah Syu'ara ada perkataan firqin. Okey, contoh dia, awak tengok contoh dia, falaqa fakana kullu firqin kattawdil azim. Boleh baca tebal dan boleh baca dengan nipis. Nak tahu tebal dan nipis, macam mana yang Ustaz ajar sebelum ni lah.
Palu tebal macam mana? Tengok mulut ustaz macam mana. فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ. Tu tebal. Kalau nipis, فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ. Keadaan mulut kita tu menentukan kita baca tebal ataupun nipis. Tapi di sini lebih baik dibaca dengan apa? Baca dengan macam Sufi? Lebih baik dibaca dengan tebal Ustaz. baca dengan nipis. Aula wa tarqib aula dikata. Lebih baik baca dengan nipis. Hak tebal tadi. Boleh baca tebal dengan nipis, tetapi lebih aula baca dengan tebal. Ni yang kedua dah tadi. Kan Ustaz tunjuk tajuk mula-mula tu kan. Dua keadaan. Yang pertama lebih baik baca dengan tebal. Yang kedua lebih baik baca dengan nipis. Ni tajuk kita yang kedua ni. Lebih baik dibaca dengan nipis. Okey? Harap faham? Boleh baca tebal dan nipis, tetapi lebih baik baca dengan nipis. Pada perkataan firqin ni. Dalam surah Asy-Syu'ara. Ni hak awak belajar untuk minggu ni, dia keadaan dia khusus pada ayat-ayat tertentu, di perkataan tertentu sahaja. Bukan banyak-banyak perkataan. Okey, yang kedua tengok ar-ra'u fiha sakinatun sukunan 'aridan lil waqfi wa qablaha harfun isti'la sakinun. Yang kedua, keadaan yang kedua, ra tu pada huruf ra tu sukun yang mendatang kerana kita berhenti, lil waqfi, kerana kita waqaf. Kita nak berhenti bacaan kita di situ pada huruf ra tu. Wa qablaha harfun isti'la, dan sedangkan sebelum dia ada huruf isti'la, huruf yang bersifat isti'la. Yang mana huruf yang bersifat isti'la tu sakinun, disukunkan, mati. Wahya fil wasli maksurah, dan dia itu pada wasal yang dibariskan dengan baris bawah. Pada sekiranya perkataan tu kita baca tak berhenti, contoh dia. Pada perkataan tu huruf ra tu kita tak berhenti, kita baca sambung. Memang kita baca dengan baris bawah. Itu maksud dia wahya fil wasli maksurah. Sedangkan ia pada ketika wasal berbaris di bawah. Tapi sekarang ni kita nak matikan dia. Nak buangkan baris bawah tu, maknanya sukun. Wa takunu fi kalimatin al-qitri, dan adalah dia itu pada kalimah al-qitr. Contoh yang awak tengok ni sekarang ni, wa asalna lahu ainal qitr. Jadi sini boleh baca dengan tebal, boleh juga dibaca dengan nipis. Kalau ikutkan awak belajar sebelum ni kan, huruf ra ketika kita nak waqaf, kita kena tengok huruf sebelum dia. Tengok huruf sebelum dia. Huruf apa? Huruf ta. Huruf ta tu mati. Kena tengok pula huruf yang sebelum huruf ta tu bagi di bawah. Kalau ikutkan baca dengan nipis lah. Tetapi di sini boleh kita baca tebal, boleh baca dengan nipis, tapi lebih baik dibaca dengan tebal, lebih baik dibaca dengan nipis. Walaupun sebelum dia ada huruf isti'la. Kalau ikutkan sebelum ni kan, sebelum huruf ra tu berbaris bawah, tetapi ketika kita waqaf, kita kena tengok huruf sebelum dia. Adanya huruf yang bersifat isti'la, kena baca dengan tebal. Kalau ikutkan macam tu. Tapi sini diharuskan lebih aula kita baca dengan nipis pada perkataan al-qitr. Okey. Wa asalna lahu ainal qitr, baca dengan nipis. Ataupun kalau baca tebal pun boleh, ainal qitr. Okey. Pada perkataan tu sahaja. Keadaan yang terakhir sekali untuk hari ni kita belajar. Okey. Lepas ni aktiviti berkumpulan. Yang ketiga ni, keadaan yang ketiga yang mana lebih aula kita baca dengan nipis. Okey. Ummi Nur Najihah ada? Ada Ustaz. Okey, baca. Ar-ra'u. Ar-ra'u fiha sakinah sakuna arida Bil waqfi. lil waqfi wa ba'daha ya ya'u mahzufa lil bana Bil bina. lil bina wa takunu fi Isna asyara. asyara mawdu'a fil Quran. Okey.
Yang ketiga ni, keadaan yang terakhir yang mana lebih aula baca dengan nipis, iaitu ar-ra'u fiha sakinah. Ra yang mana padanya mati tapi sukunan aridan. Mati dia tu adalah mati yang mendatang. Asal dia tak mati tapi kita matikan dia, kita sukunkan dia lil waqfi, kerana kita nak berhenti di situ. Sama macam yang kedua tadi lah. Tetapi yang kedua tu pada perkataan al-qit saja dia khususkan. Yang ni banyak ni. Wa ba'daha ya'un mahdzufah, dan selepas dia adanya huruf ya yang dibuang. Mahdzufah tu yang dihazafkan, iaitu yang dibuang lah. Kita nak beri maksud tu maknanya buang. Mahdzufah tu kita buang. Lil bina, kerana binaan kalimah. Adalah perbahasan dia berkaitan dengan bentuk kalimah tu yang menyebabkan kena buang huruf ya yang asalnya ada pada perkataan tu. Wa takunu fi isna asyara mawdi'an, dan adalah dia itu pada 12 tempat ni sahaja dalam Quran. Awak ingatlah maknanya 12 tempat ni. Boleh ingat tak? InsyaAllah boleh Okey, yang pertama. Ustaz tegangkan teruslah. Yang pertama, fa asri bi ahlik. Maknanya kalau nak berhenti ni, tapi jarang orang berhenti. Ni perbahasan untuk minggu ni. Keadaan yang jarang orang gunalah. Ada juga yang biasa yang guna. Tapi yang kalau nak wakaf sini, contoh awak nak berhenti pada perkataan fa asri tu, nak berhenti situ, lebih baik baca dengan nipis. Fa asri. Tapi kalau baca dengan tebal, fa'asu. Baca dengan tebal pun tak apa. Tapi lebih utama baca dengan nipis. Ni sekiranya nak wakaf sini. Tapi jaranglah berhenti sini. Kalau ikut kalau nak wasal, nak sambung je, balik kepada hukum asal, iaitu baca dengan nipis. Sebab huruf ra tu memang berbaris di bawah. Fa'asri bi ahlik. Sama juga yang kedua tu, cuma surah lain. Yang pertama tu surah Hud. Yang kedua tu surah Al-Hijr. Ini cerita pasal Nabi Lut, yang mana Allah Ta'ala suruh dia bawa keluar ahli keluarga dia daripada kampung dia tu. Maka kamu bawa keluarlah ahli-ahli keluarga kamu tu daripada tempat yang dia tinggal tu, sebab azab nak turun dah kan. Okey. Huruf ya yang asal dia ada huruf ya, selepas huruf ra tu ada huruf ya yang mati. Kalau ikut perkataan asal dia. Jadi ya tu dibuang. Dibuang kerana apa? Kerana ada perbahasan dia lah. Yang Ustaz faham sini sebab dia fi'il amar. Fi'il amar ni maknanya fi'il yang menunjukkan suruhan. Bila fi'il amar ni dia nak bentukkan fi'il amar ni, dia kena ada tanda huruf yang terakhir tu. Kebiasaannya ditandakan dengan tanda mati. Contoh dia daraba yadribu. Idrib. Awak bariskan huruf ba yang terakhir tu dengan baris mati. Sini fa asri, perkataan dia asri, huruf ya yang di belakang dia tu, tetapi ya tu memang mati dah. Tapi tak boleh nak bagilah tanda dengan tanda fi'il amar tu. Jadi bila ahli bahasa ni dia bahaskan, maknanya huruf ya tu kena buang terus sebagai tanda kepada fi'il amar. Okey? Samalah yang ketiga tu, an asli bi ibadi. Asal dia an asli, tapi huruf ya tu dibuangkan. Tapi kalau kita nak berhenti sini, boleh baca dengan tebal dan nipis, tapi lebih baik baca dengan nipis. An as. Yang keempat pun sama, cuma contoh pada surah yang berlainan. Yang pertama, yang sebelum tu huruf surah Taha, yang ni surah Asy-Syu'ara. Yang kelima pun sama juga. Perkataan sama je. Yang keenam ni surah Al-Qamar. Yang keenam dengan yang ketujuh surah Al-Qamar. Fa kaifa kana 'adzabi wa nuzur. Ni memang biasa orang berhenti lah. Dia satu perkataan. Surah Al-Qamar ni, yang ni satu perkataan. Jadi memang biasa orang berhenti sini. Huruf ra tu asalnya berbaris di bawah. Dan asal dia, perkataan dia nuzuri, azabi. Tengok perkataan azabi tu ada huruf ya kan akhir dia. Nuzuri tu, nuzur tu asalnya nuzuri, ada huruf ya juga akhir dia. Tapi kerana ada sebab-sebab tertentu untuk membinaan kalimah ni, dibuangkan huruf ya tu. Tapi kalau kita nak berhenti sini, boleh baca dua keadaan, tebal dan nipis. Lebih baik dibaca dengan nipis, nak menandakan bahawa adanya huruf ya yang telah dibuang.
pakai kana azabi wa nuzur ataupun wa nuzur pun boleh. Okey, untuk 6 contoh 6 dengan 7 sama juga dengan yang ke-8. Perkataan yang sama. Yang ke-9 pun sama. Perkataan sama. Semuanya surah Al-Qamar. Yang ke-10 pun surah Al-Qamar juga. Cuma apa tu? Ayat tu lain. Fadhuqu azabi wa nuzur. Sama juga macam tadi ya. Yang ke-11 pun sama. Surah Al-Qamar juga. Ayat dia sama macam yang ke-10. Dan yang terakhir sekali surah Al-Fajr. Wal-laili idha yasr. Lebih baik baca dengan nipis. Tapi kalau nak baca dengan tebal pun boleh. Lebih aula baca dengan nipis. Okey, habis dah untuk hari ini. Kita terus kepada aktiviti berkumpulan. Nampak kumpulan masing-masing? Nampak Ustaz? Dah nampak? Nampak. Semua nampak. Okey, ketua maklum semua. Lepas ni, lepas Ustaz bagi je soalan masing-masing. Awak keluar kejap daripada Google Meet, bincang dalam 10 minit Ustaz panggil balik, masuk. Awak terus bentangkan. Tak kira lah awak pakatlah siapa nak cakap, ketua saja ke ataupun masing-masing nak cakap. Dia berbentuk soalan je. Soalan yang perlu awak selesaikan. Soalan tu pun Ustaz ambil daripada dalam buku teks awak. Okey. Ketua, Ustaz nak bagi pilihan. Nak pilih warna purple ataupun warna kuning. Apa Ustaz? Siapa? Sufi. Tidak. Sufi warna purple, Irfan warna apa? Kuning. Memang ada dua warna. Ni Sufi pilih warna purple dah, Irfan jadi warna kuning ya. Okey, baik. Ni permainan kotak beracun. Jadi Sufi warna purple Kita tekan warna purple, tengok soalan-soalan dia. Soalan ni Ustaz akan letak dalam grup WhatsApp, awak boleh bincang pula sama-sama awak Okey, ini soalan dia. Soalan bagi Sufi dan kumpulan dia, hati misalan wahidan lil halatil atiyah. Datangkan contoh, datangkan satu contoh bagi setiap keadaan yang berikut. Awak tengoklah keadaan-keadaan. Ada beberapa keadaan yang belum lagi dibagi contoh tu. 1, 2, 3, 4, 5. 5 keadaan ni. Okey. Lagi hak ni Ustaz akan letak dalam grup WhatsApp. Awak tengoklah. Ikut kumpulan masing-masing Okey, seterusnya bagi yang warna kuning, kumpulan Irfan pula. Ni hukum dia. Ni soalan dia. Ma hukmur ra' fil ayatil atiyah? Apakah hukum ra' pada ayat yang berikut? Okey. Maknanya awak letak hukum pada setiap contoh-contoh yang dia bagi itu. Sebagaimana yang pertama ni. Tengok dia dah jawab ni. Yang pertama, at-tafkhim aula indal waqfi. Jawab ginilah. Boleh? Cuba dulu bincang sama-sama dalam kumpulan. Lagi dalam pukul sebelum pukul 12 Ustaz akan panggil ya. Okey, baik. Boleh ni boleh keluar dululah masing-masing dan bentuk dalam kumpulan Sufi dengan Irfan okey tak? Okey tak? Okey tak? Okay, awak buat link letak dalam grup, tak apa, grup WhatsApp tu. Khabar ni link kumpulan A. Iaitu kumpulan Irfan. Tu Sufi pula ni link kumpulan B, iaitu kumpulan Sufi lah. Okay. Laki puang tak? Ya. Awak bagi je link, dia akan masuk je lah. Tak payah nak invite lah. Bagi link je. Link dalam letak dalam grup WhatsApp kita tu. Boleh? Boleh. Okey. Boleh Ustaz. Okey, keluar dulu kejap. Dia tak panggil mula.
Cik.
إذا كانت مختلفة. Budak akan masuk balik lagi tak? Ha. Ha. Untuk pertanyaan secara berkumpulan lah. Ha. Okey, baik. Aku bagi masa sampai 12 kan. Lepas pukul 12. Okey. Nanti aku tengok masa pertanyaan. Ha.
Okay, masuk balik. Okay, tunggu yang lain je. Siapa lagi? Irfan dengan Sufi tak masuk lagi. Okay, Irfan masuk dah. Ketua kumpulan B masuk dah. Sufi seorang. Okay, Sufi pun masuk dah. Okay, tanpa melengahkan masa, kita terus kepada kumpulan mana dulu? Kumpulan Sufi dulu lah. Boleh? Okay, kumpulan Sufi. Sufi ada Sufi? Ada Ustaz. Okay, boleh. Boleh. Tak faham soalan ni. Tak faham soalan ni Oh, tak faham. Dia kata datangkan setiap soalan ni dia suruh datangkan satu contoh bagi keadaan yang dia bagi tahu ni. Yang pertama antakuna ra sakinatun sukunan asliyan wa qablaha fathun aw dhammun. Adalah ra tu sukun secara asal dia dan sebelum dia adanya huruf yang berbaris di atas dan berbaris di depan. Jadi hal ni baca dengan tebal lah. Dia bagi contoh. Soalan awak ni ke Sufi? Hak ni lah soalan awak, betul tak? Tak Ustaz, tu soalan aku Paifang. Okey. Okey. Ini soalan awak dah. Bagi contoh lah. Sebenarnya ada dalam buku awak belaka ni.
Jadi dia bagi contoh yang dibaca dengan tebal. Alal arush. Baca tebal ni. Yang kedua ar-ra'ul mumalah. Ingat tak Sufi? Ar-ra'ul mumalah. Ha? Sufi ingat tak? Tidak, Ustaz. Kumpulan dia ingat tak? Kan kita belajar dah kan? 2 minggu lepas kita belajar. Ar-ra'ul mumalah. Kita kata ra yang bersifat dibaca dengan condong. Di antara atas dengan bawah, bagi atas dengan bagi bawah. Ingat tak? Oh, majreha tu ke, Ustaz? Itulah. Ni ar-ra'ul mumalah, ra yang dibaca dengan imalah. Cuba baca contoh dia. Ingat tak contoh dia? Contoh dia. Ni ar-ra'ul mumalah. Keadaan yang dibaca dengan nipis bagi yang kelima ni. At-tartib yang kelima ni. Ar-ra'ul mumalah. Inda Hafsin an Asim. Okey, baca. Sufi. Siapa ada kumpulan awak? Zahin Zafran. Sila baca contoh ni. وقال نساء وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. Selesai maknanya. Soalan jawapan tu awak dah jawab dah. Baik. Kedua, soalan dia. Yang ketiga soalan dia. Idza waqa'at ar-ra'u sakinatun ba'da kasrin wa ba'daha harfu isti'la wa maftuhan fil kalimatil wahidah. Ra yang mati kata selepas dia kasrah dan ba'da kasrah. Ra yang mati yang berlaku selepas huruf yang baris bawah. Dan selepas huruf ra tu ada huruf yang bersifat isti'la yang berbaris di atas. Ada dalam buku teks awak. Okey. Lepas dia ada huruf ni. Idza sakanat qablaha ra qablaha kasrun. Dia kata selepas pada huruf ra yang mati selepas adanya huruf yang berbagi di bawah tadi kan. Wa ma'daha harfun isti'la dan selepas dia ada huruf yang bersifat isti'la yang berbagi di atas pada satu kalimah. Ni. Nampak tak contoh dia? Elia Idina boleh baca tak contoh dia? وإرصادا. Jadi dibaca dengan tebal tak? Tebal. Baca dengan tebal lah. Okey, maknanya boleh lah. Datangkan satu contoh bagi yang ni. Baik dah. Okey. Yang keempat, antakuna ra maksurah aridah. Ni contoh bagi yang nipis lah ni. Dalam buku teks awak ada. Ni contoh yang bagi yang nipis. Yang pertama, yang kedua. Yang kedua, antakuna ra maksurah aridah. Bahawa ra tu bagi bawah secara mendatang. Asal dia bukan bagi bawah. Asal dia cuba baca ni. Siapa? Sufi, baca Sufi. Wa basyiril ladzina kafaru. Maknanya memang baca dengan nipis lah. Tapi ni ra ni mendatang. Asal dia wa basyir alladzi dibaca dengan bagi bawah. Sebab mana? Boleh nak baca sebab bertemu dua sukun. Okey, boleh maknanya tulis contoh ni selesai. Lepas tu yang kelima pula dikata apa? Yang kelima antakuna ra sakinah wa yakunul harful ladzi qablaha maksurun kasran asliyan. Ra tu mati dan huruf yang sebelum huruf ra tu baris bawah dengan yang asal dia memang baris di bawah. Huruf yang sebelum dia berbaris di bawah dengan baris tu memang asal dia baris bawah. Walaisa ba'daha harfun isti'la. Dan selepas dia tak ada huruf yang bersifat isti'la. Okey, tengok. Tengok contoh tu. Dan lepas tu baca dengan apa? Ni
contoh yang kedua bagi bacaan yang nipis. Nipis kan? Bukan tebal. Ha? Dia kata apa? Antakuna ra sakinah wa yakunul harful ladzi qablaha maksurun kasran asliyan wa laysa ba'daha harfun isti'la muttasilun maftuhun fi kalimatin wahidah. Faham tak sini? Betul tak? Betul lah. Wa laysa ba'daha harfun isti'la muttasilun. Wa laysa ba'daha. Ya betul lah. Huruf ra dikata huruf ra tu mati kan? Yang mana sebelum dia ada huruf yang berbaris di bawah. Huruf fa bagi bawah ni. Perkataan Fir'aun ni kan. Lepas tu, dan tidak adalah selepas dia tu huruf yang bersifat isti'la. Selepas huruf ra ni huruf ain. Bukan sifat isti'la huruf ain ni. Khusus dautin qis. Tak ada huruf ain kan. Yang mana huruf sifat isti'la ni bukan huruf selepas dia tu baris dia baris atas. Contoh yang kedua, fi miryatin. Huruf ra mati sebelum dia adanya huruf yang berbaris di bawah. Selepas dia pula tiada huruf yang bersifat isti'la. Jadi kena baca dengan tarqiq, baca dengan nipis sahaja. Okey, bagi contoh ni bagus selalu. Selesai yang kelima. Yang keenam pula, idza kanat mutatarrifatan mutaharrikah wa urida laha sukun. Huruf ra tu berada di hujung dan dia berbaris. Tetapi didatangkan sukun bagi dia. Sebab apa? Sebab kita nak wakaf. Wa kana al-harful ladzi qablaha maksuran. Dan kita tengok balik huruf yang sebelum dia adalah huruf yang berbaris kasrah, baris di bawah. Tengok contoh dia. Ni betul tak? Ni bukan lagi. Ni baru ya. Dibaca dengan nipis juga. Idza kanat ra mutatarrifah wa mutaharrikah. Ra tu berada di hujung dan juga berbaris. Urida laha sukun, didatangkan sukun kerana kena wakaf. Wa kana al-harful ladzi maksurun, dan huruf yang sebelum dia tu berbaris di bawah. Betul tak? Dengan contoh tadi. Wa kana al-harful ladzi qablaha maksurun. Kena Okey, tengok hatta zurtumul maqabir. Seperti pada perkataan al-maqabir. Huruf ra ni berbaris asal dia. Dia duduk hujung tempat wakaf. Jadi kita sukun dia dan tengok huruf sebelum dia adalah huruf yang berbaris di bawah. Jelas tak situ? Kumpulan Sufi okey tak? Sufi baik tak? Okey, Ustaz. Okey, Ustaz. Okey. Ustaz. Okey, bagus. Tak apa ni kita baru buat dalam bentuk gini memang payah sikit lah kalau awak nak faham bahasa Arab lagi kan. Okey, kumpulan Irfan pula, kumpulan Irfan. Ya tak? Boleh bagi jawapan sini. Boleh. Okey. Yang nombor 2 tu hukum ya tarqiq aula. Bagus. Mana kita baru belajar dia. Okey, yang ketiga. Nombor 3 tarqiq. Tarqiq sebab apa? Sebab Tengok sebelum dia. sebelum dia tu baris bawah. Okey, selesai. Yang keempat. Nombor 4 tafking. Tarqiq gitu je. Kita baru belajar. Tafking. Tarqiq aula ni. Kita baru belajar kan surah Al-Qamar ni. Ada berapa perkataan dalam surah Al-Qamar? Ada baru kita belajar. Ni. Ni. Ya kat gigi ada kelas. Mana. Pakai. Ni. Tengok Irfan. Tengok contoh daripada nombor 6 hinggalah nombor 9.
Ayat tu je, fakaifa kana azabi wa nuzur fakaifa. Ada 4 perkataan dalam surah Al-Qamar tu memang dipanggil tarqiq aula. Lebih baik dibaca dengan nipis. Memang betul dah awak khabar tarqiq tu. Tapi boleh juga baca dengan tebal. Tapi dalam masa sama lebih baik baca dengan tarqiq. Tarqiq aula pada perkataan fakaifa kana azabi wa nuzur Okey, yang terakhir. Tafkim. Tafkim. Tafkhim sebab apa? Ro tu Sukun. Ra tu sukun. kat tengah-tengah tak? Tak. Jelah ra sukun. Lepas tu tengok huruf yang sebelum dia. Bagi depan. Bagi depan, selepas dia tak ada huruf yang bersifat istilah. Jadi tak ada masalah jugalah. Maknanya baca dengan tafkhim jugalah. Okey? Faham semua? Faham tak? Okey, wallahu a'lam. InsyaAllah harap semua jelas lah. Ada soalan tak? Ada orang yang tak faham tak yang kita belajar hari ni? Memang ra ni memang perbahasan dia panjang, kena faham betul-betul. InsyaAllah baru boleh dapat pemahaman yang jelas. Ustaz nak minta tolong buka kamera lah untuk terakhir ni. Kita baca doa sama-sama sekali. Okey? Cuba buka kamera belakang. Irfan. Lagi. Zahin. Adam. Elia Idina. Ustaz dah buka kat kamera. Ustaz dah ingat nak buka kamera. Adam Salihin ada tak tu? Adam Salihin ada tak tu? Ada. Kamera tapi Zahir nak buka pun Zahir. Zahir nak ambil gambar sekali. Screen. Okey, duduk balik. Zahir back key skip rambut tu. Dah apa macam kepok. Okey. Duduk balik Zahir, tengah sikit. Okey, 1 2 3. 1 2 3. Okey. Baca doa tu tutup kelas. Akhir kelas. Apa Irfan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Wal as innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Baca mula. Lah apa baca? Bismillahirrahmanirrahim. Wal as innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Allah Ta'ala a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Sa. Ya, sama.